Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini sekali lagi SPRM mengumumkan keputusan yang mengejutkan ramai orang. Ini berkait dengan kes rasuah Adun Sabah. Azam Baki menyatakan bahawa tiada unsur campur tangan dalam siasatan kes rasuah Adun Sabah. Tidak ada sebarang unsur campur tangan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor atau Kerajaan Negeri dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkaitan kes rasuah yang dikaitkan dengan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Adun Sabah, kata Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata, pihaknya telah mengambil kenyataan Haji sebanyak 2 kali dalam siasatan tersebut dan Ketua Menteri itu memberikan kerjasama sepenuhnya bagi membantu siasatan. Setakat ini, semua kenyataan telah diambil termasuk daripada adun terbabit. Ada lagi tinggal kenyataan seorang individu yang terlibat dalam rakaman video kes berkenan yang perlu kita dapatkan penjelasan, katanya di Kota Kinabalu hari ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Cakna Rasuah SPRM bersama media Sabah yang turut dihadiri Presiden Persatuan Wartawan Sabah Datuk Maguntan Vanar. Tahun lepas, sebuah portal melaporkan mengenai beberapa rakaman video memaparkan adun negeri itu didakwa menerima ratusan ribu ringgit bagi menyokong permohonan syarikat untuk projek di sebuah negeri. Azam berkata beliau telah mengarahkan pegawainya untuk memanggil individu itu untuk diambil keterangan serta mendapatkan dokumen dikehendaki bagi siasatan kes tersebut dan 8 adun Sabah terlibat turut dipanggil. 8 adun itu dipanggil bagi memberi penjelasan. Video itu dimainkan di depan adun ini untuk perjelaskan sendiri apa yang sebenarnya berlaku. Sebab itu saya gesa kepada semua, jangan awal-awal buat kesimpulan dahulu dalam kes ini, katanya. Sementara itu beliau berkata Makmal Forensik SPRM masih menjalankan analisis terhadap 10 video terbaru melibatkan kes tersebut dan beliau telah mengarahkan supaya analisis itu diselesaikan dengan secepat mungkin. Analisis 8 video sebelum ini mendapati ada unsur-unsur penambah baikan, suntingan dan sebagainya. Ia tiada kredibiliti untuk dijadikan bahan bukti dalam siasatan. Tidak boleh diterima dalam mahkamah. Video sekarang masih dalam penelitian, katanya lagi. Video baru ini lebih panjang, perlu dilihat jika ada suntingan, break-in frame, doctoring, superimpose, audio juga diteliti. Bagaimanapun siasatan masih diteruskan sementara menunggu hasil penelitian ini, kata Azam Baki lagi. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan kes rasuah adun-adun Sabah ini akan menyebabkan perubahan kerajaan dalam pimpinan di Sabah? Adakah ini akan menyebabkan pilihan raya diadakan dalam masa tidak lama lagi? Persoalan itu sila kongsikan pendapat anda. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi kes berkait dengan Belon, Abang Belon. Ditulis oleh Muhammad Faiz Naaman. Belon dan Makkah, jawapan kepada mufti tersayang. Secara peribadi, saya menghormati mana-mana mufti di Malaysia ini, kata Faiz Naaman. Walaupun mungkin ada pandangan atau nasihat mereka yang kadangkala tidak kena dengan pemikiran serta realiti isu-isu semasa. Namun kita tetap hormat atas dasar ilmu agama, para mufti itu serta autoriti agama yang menjadi sebahagian dari sistem tradisi takbir urus pemerintah di negara kita.
Namun, ini tidaklah bermakna para mufti itu tidak sentiasa benar atau maksum dari melakukan kekhilafan ketika memberikan pendapat, terutama apabila menyentuh situasi atau bidang yang bukan merupakan kepakarannya. Sebagai contoh, kata Faiz Naaman tentang realiti penguatkuasaan pihak berkuasa tempatan PBT terhadap pencerobohan peniaga haram tidak berlesen di ibu kota. Saya ada menonton satu video yang disunting dari ceramah seorang mufti tersebut baru-baru ini. Mufti itu ditanyakan mengenai kes Abang Belon lawan penguatkuasa di BKL. Adakah beliau menyokong peniaga tidak berlesen? Respon awal mufti itu menyebut istilah mangkah dalam bahasa utara yang mempunyai banyak maksud, antaranya bangang. Mufti tersebut meneruskan responnya dengan menyebut, sebahagian orang lupa diri ketika dia dulu pembangkang macam mana. Saya rasa aneh apa kaitan politik dengan kes tersebut. Adakah Tuan Mufti melihat kes itu dari perspektif pembangkang lawan kerajaan? Adakah Abang Belon itu yang mempunyai 13 rekod lampau jenayah membabitkan dadah itu merupakan wakil pembangkang? Mufti itu sebut lagi, padankah satu orang macam tu antah ramai-ramai pi lompat naik antah dia? Ini pun satu kesimpulan yang kurang cermat dari Tuan Mufti. Ia boleh menimbulkan fitnah terhadap pihak penguatkuasa di BKL itu. Adakah Tuan Mufti menonton video kejadian itu dengan teliti? Pasukan penguatkuasa yang ramai itu hanya mengerumuni Abang Belon itu yang sedang bergelut dan menerkam seorang pegawai Jabatan Penguatkuasaan JPK. Boleh rujuk tangkap layar rakaman video kejadian itu. Tindakan Abang Belon yang agresif tersebut menyebabkan seorang anggota DBKL berpakaian preman yang dikenali sebagai Sarjan Anwar bertindak cuba menarik dan memisahkan Abang Belon itu yang telah berada di atas tubuh anggota JPK. Cuma, teknik Sarjan Anwar itu yang dipersoalkan kerana kelihatan dia menarik Abang Belon itu menggunakan kaedah kunci leher yang kontroversi. Dalam rakaman video kejadian, jelas sekali tiada aksi Abang Belon itu dihenyak, dibelasah atau dipukul beramai-ramai oleh pasukan penguatkuasa di BKL seperti yang ditularkan di media sosial. Hanya 3 orang sahaja yang terlibat. Abang Belon itu, Sarjan Anwar dan seorang anggota JPK yang diterkam hingga jatuh. Harap Tuan Mufti boleh baca kenyataan rasmi di BKL dan laporan polis yang sudah dibuat. Kes ini masih dalam siasatan polis. Laporan penuh perubatan dari Hospital Serdang masih dalam proses dan akan diteliti oleh pihak polis sebelum kes ini dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Biar hakim yang tentukan berdasarkan bukti. Adakah teknik yang digunakan Sarjan Anwar itu menyebabkan kecederaan leher atau tulang belakang Abang Belon itu? Atau sebenarnya terdapat kecederaan lama, T12 compression fracture? Satu lagi Tuan Mufti. Kata zaman moden, you ambil gambar dia, you pi kutip dia kat rumah dia. Itu pun bukan SOP penguatkuasa di PKL ketika turun menguatkuasakan kawasan dari dicerobohi peniaga haram tidak berlesen. Apakah penguatkuasa sekadar turun ambil gambar saja dan membiarkan peniaga haram itu curi rezeki peniaga yang berlesen? Soal kutip di rumah itu biasanya jika ada arahan mahkamah atau kerja pihak polis jika berlaku jenayah. Kesimpulan saya, kata Muhammad Faiz Naaman, Tuan Mufti yang disayangi kerana kelantangan dan hujah yang jelas selama ini, sekali-sekala perlu juga bermuhasabah dan bertabayun agar tidak terikut emosi serta sentimen yang ditularkan di media-media sosial. Apatah lagi jika cuba dinisbahkan dengan politik
pembangkang lawan kerajaan yang biasanya boleh mendatangkan fitnah kepada agamawan itu sendiri. Kami para penyokong kerajaan bukan musuh Tuan Mufti. Kami cuma minta Tuan Mufti berlaku adil dalam isu ini saja. Ditulis oleh Muhammad Faiz Naaman, adalah anggota PKR yang memperkenalkan dirinya sebagai rakan nasionalis moderate Anda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.